Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah dan kurnia-Nya hari ini kita masih lagi bernyawa, masih lagi diberi nafas untuk kita terus beribadah, untuk kita terus menjadi hamba Allah yang mana melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Untuk usrah pada minggu ini, Ustaz akan berkongsikan 7 adab murid terhadap guru yang perlu diaplikasikan. Saban tahun, dari masa ke semasa kita sering mendengar isu berkenaan dengan permasalahan akhlak pelajar yang semakin menjadi-jadi, tidak kira di sekolah menengah ataupun di sekolah rendah, yang mana ini menjadi topik utama akhbar dan berita. Terdapat banyak kes terkait dengan pelajar yang kita dapatkan pasti, antaranya pelajar menumbuk, menendang, mencalarkan kereta guru, dan ada juga kes pelajar memeras ukut guru mereka kerana guru memberi teguran ataupun mendenda mereka kerana tidak menyiapkan tugasan. Oleh yang demikian, Ustaz suka di sini untuk berkongsikan berkenaan dengan 7 adab yang perlu dicontohi oleh semua murid terhadap guru. Untuk adab yang pertama ialah memberikan salam kepada guru. Di Sekolah Bina Insan Yayasan MSU ini, kita sangat menekankan berkenaan dengan budaya memberi salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Yang mana kalau kita lihat pada zaman dahulu, murid ini dia mengelak untuk bertembung dengan guru. Kerana apa? Kerana perasaan takut, kerana hormat yang terlalu tinggi. Bukan mengelak sebab tak nak jumpa ke benci, tapi sebab hormat kepada guru. Tetapi pada masa sekarang pula dia lain. Yang mana sampai tahap guru perlu memberi laluan kepada murid, kerana murid beranggapan bahawa ini hanya dalam bilik darjah saja. Dalam bilik darjah, tapi bila di luar dah habis, tak ada apa-apa lagi dah. Konsep yang salah. Sehubungan dengan itu, bagi mengembalikan persekitaran yang mesra dan sentosa, budaya memberi salam ini kita baja, kita galakkan. Setiap kali selisih dengan guru, bagi salam. Selain pada bagi salam, bersalaman. Mungkin di waktu PKP ni, kita mengelakkan social distance ni, cara bersalaman kita tukar lah kan. Kita pegang, kita letak di dada, kemudian kita tunduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Okay. Di samping itu, salam juga merupakan antara sunnah yang sering dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW untuk merapatkan hubungan silaturahim. Kenapa? Bila kita bagi salam, kita mendoakan kesejahteraan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Rasulullah SAW bersabda, orang yang berkenderaan hendaklah memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki kepada orang yang duduk, kumpulan yang sedikit kepada kumpulan yang ramai, dan orang yang muda memberi salam kepada orang yang tua. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adab yang seterusnya, adab yang kedua ialah jangan banyak bercakap. Ada beza dengan jangan tak bercakap. Kita tengok ketika guru sedang mengajar di hadapan, kita sebagai murid perlu mengelakkan bercakap-cakap dengan teman di sebelah, teman di belakang, teman di depan. Maksudnya di sini, bila guru sedang mengajar, kita kena fokus. So adab dia jangan banyak bercakap. Hal ini kerana sikap begitu menyebabkan kita tidak dapat memberi tumpuan. Mungkin waktu tu guru sedang memberi fakta, menerangkan isi penting pengajaran. Bila bercakap, kita dah tak fokus. Kita dah tak fokus sepenuhnya terhadap ilmu yang disampaikan oleh guru, yang menyebabkan kita tidak dapat memahami perkara yang diterangkan oleh guru. Tambah lagi, sikap bercakap sewaktu guru sedang mengajar ini adalah sangat tidak beradab menurut Islam. Tetapi kita tengoklah lain pula zaman sekarang ni, pelajar ni rasa macam dia lebih tahu. Dia cuba nak menyampuk
kemudian dia cuba nak mengganggu kawan, dia nak bercakap dengan kawan, yang mana perkara yang dilakukan itu mengganggu guru, mengganggu kelas. Okey. Kemudian adab yang ketiga. Adab yang ketiga pula ialah jangan bercakap jika tidak ditanya. Okey. Ketika dalam proses pengajaran dan pembelajaran secara langsung, yang mana murid seharusnya bercakap apabila perlu sahaja. Apabila perlu sahaja, dan jangan bercakap selagi guru tak bertanya. Kan? Ini salah satunya. Contoh apabila bercakap tak ditanya ni adalah pelajar suka menyampuk apabila guru mengajar. Bukannya tak boleh nak bertanya, maksudnya bila nak bertanya, angkat tangan. Maaf Ustaz, izinkan saya bertanya. Guru bagi, teruskan bertanya. So maksudnya jangan bercakap ni, kita refer kepada jangan bercakap jika tidak ditanya sajalah, nak mengganggu, nak bercakap, nak memberi pandangan, tiba-tiba dia mencelah. Itu perkara yang tidak digalakkan. Hal ini demikian kerana apabila seorang murid bercakap ketika tidak ditanya, seperti kita ni tak beradab. Kita tidak beradab dengan orang yang mencurahkan ilmu. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulul amri, orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Surah An-Nisa ayat 59. Yang mana perkataan ulul amri ini di dalam ayat tersebut dinisbahkan kepada guru yang mana darjat mereka sangat tinggi di sisi Allah. Dan melalui ayat-ayat tersebut jelaslah bahawa kita sebagai murid perlu taat dan mendengar setiap arahan guru kita sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah. Maksudnya Allah perintah kita supaya taat, dengar kata-kata guru. Okey. Yang keempat, jangan menyangkal kata-kata guru. Menyangkal ini samalah masuk dengan menyanggah, mengingkari, tidak mengakui, membantah. Adab yang perlu dititik beratkan oleh murid ini, kita kena menjaga tutur kata kita. Hal ini kerana apabila kita sebagai murid membantah setiap nasihat dan teguran guru yang telah mencurahkan ilmu kepada kita, seolah-olah kita melawan ibu bapa kita sendiri. Ini kerana kita tahu kalau kita nak menegur pun kita ada medium kita. Adalah caranya, bukanlah secara terus menegur guru. Mungkinlah kita boleh selepas kelas kita boleh jumpa dengan guru. Ustaz, minta maaf Ustaz, saya dapati ada tak kena dengan formula. Boleh dengan cara yang elok, bukan cara kita tegur depan dalam kelas tu dengan kawan-kawan tengok, itu mengaibkan, memalukan guru. Okey, yang kelima, adab yang kelima ialah elakkan berbisik di hadapan guru. Kan, berbisiklah dengan gaya ataupun dengan suara-suara yang tak dengar, kan. Okey. Selain itu, jangan kita berbisik dengan orang di sebelah kita ketika guru sedang menyampaikan ilmu. Hal ini demikian kerana perlakuan berbisik itu sangat tidak bagus dan dilarang di dalam Islam. Sebagaimana hadis daripada Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian bertiga, maka janganlah dua orang berbicara atau berbisik berduaan sementara yang ketiga tidak diajak sampai kalian bercampur dengan manusia, kerana hal ini akan membuatkan orang yang ketiga tadi bersedih. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Menurut hadis tersebut, jelaslah bahawa perlakuan berbisik itu akan menyinggung perasaan orang lain yang berada di sekitar kita. Kita menyebabkan mungkin kita berperang sangka yang bukan-bukanlah. Dia cakap apa ni, berbisik-bisik ni. Di waktu guru sedang mengajar di hadapan, kita berbisik di belakang. Jika berbisik di hadapan orang ketiga yang mungkin kawan kita juga menyebabkan kita rasa tersinggung, apatah lagi jika berbisik di hadapan guru yang sedang mengajar di hadapan. Perkara tersebut kita lihat akan menimbulkan prasangka buruk di dalam hati guru tersebut. Okey, yang keenam. Adab yang keenam, jangan berburuk sangka kepada guru. Okey, di samping antara adab yang perlu kita amalkan antara seorang murid dengan seorang guru ialah jangan pernah berburuk sangka kepada guru. Hal ini kerana sikap tersebut atau sikap yang
sikap yang tak elok ini tidak perlu ada dalam diri seorang murid. Kerana murid tak berhak untuk menilai dan menghukum setiap perlakuan guru. Okey. Selagi mana perkara yang guru lakukan itu tidak menyalahi Islam, tidak menyalahi agama, maka tidak perlulah bagi seseorang murid untuk hilang rasa hormat dan tidak beradab ketika bersama guru. Dan yang terakhir, adab yang terakhir ialah berdiri apabila guru bangun. Berdiri apabila guru bangun. Yang mana adab ini perlu dipraktikkan oleh murid. Seterusnya, dengan cara apabila guru masuk, secara otomatik pelajar berdiri sebagai tanda hormat, sebagai tanda mengalu-alukan kedatangan guru. Setelah sekian guru dah mengajar, dah habis masa, guru bangun, pelajar sekali lagi bangun sebagai tanda terima kasih. Contoh lain yang kita tengok berkenaan dengan berdiri apabila guru bangun ini, kita tengok jika dilihat pada zaman sekarang ni, ada segelintir murid yang tak kisah pun. Cikgu dia dah habis mengajar, guru dia dah habis mengajar, muadib dia dah habis mengajar, dah selesai mengajar, dia buat tak tahu. Lambat nak bangun. Kan? Lambat nak mau bergerak pun perlahan-lahan. Padahal patutnya kita mengalukan, terus bangun. Sebab rasa seronok lah. Guru datang nak mengajar, guru datang mengajar, seronok. Kita kena ada perasaan seronok itu. Okey. Kesimpulannya, berdasarkan apa yang telah dibincangkan ini, walaupun pada hari ini terdapat pelbagai isu berkaitan dengan adab dan akhlak murid ni, kita tengok makin lama makin luntur. Sebab tu di peringkat sekolah Bina Insan sendiri, kita sedaya upaya untuk membentuk, kita baja supaya adab-adab ini paling terbaik. Kita usaha untuk jadikan yang terbaik. Bukan sahaja di sekolah, malah selepas habis waktu persekolahan, dah balik wajib, kan, dah balik ke rumah masing-masing, budaya yang kita semai di sekolah itu dibawa dan disebarkan di tempat masing-masing lah. Sebagai masyarakat yang melihat perkara ini, tak kiralah sama ada ibu bapa, guru, pelajar sendiri, perlulah memainkan peranan penting untuk memperbaiki isu ini dengan memberi teguran dengan cara yang betul. Yang mana yang kita nampak silap tak betul, adab ni kita betulkan, kita tegur dengan cara yang hikmah. Sebagaimana yang kita ketahuilah, guru itu ibarat ibu bapa, kerana mereka yang berusaha keras mendidik, membimbing dan mengajar, menjadikan kita sebagai insan yang berguna. Dalam masa yang sama, janganlah sekali-sekali kita menyangkal kata-kata guru, membantah kata-kata guru yang telah banyak mencurahkan ilmu kepada kita. Okey, akhir kata, bukan hanya 7 adab ini sahaja yang kita perlu praktikkan. Ada banyak lagi adab berkenaan dengan adab bersama dengan guru. Mungkin yang tak disentuh dalam tazkirah kali ini, kan? Yang mana adab ini kita laksanakan, dan dengan harapan semoga apa yang kita laksanakan ini dicontohi oleh rakan-rakan yang melihat. Setakat itu saja. Yang mana yang baik datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang datangnya dari kesilapan ustaz sendiri. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.